Okey, salam sejahtera, selamat pagi. Saya ucapkan kepada rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Dan pada pagi ini, 10.15 adalah press conference ataupun media conference oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara berkenaan dengan pembentangan laporan kita pada pagi ini. Dan sebelum saya mula, saya perkenalkan ahli-ahli PAC sekalian. Saya Wong Kawo, Ipoh Timur selaku pengerusi. Di sebelah kiri saya Yang Berhormat Hasil Mas Ahmad Fadil. Dan di sebelah kanan saya Yang Berhormat Pematang Pau Nurul Izzah, dan Yang Berhormat dari Kluang Yang Berhormat Wong Suki. Dan seperti rakan-rakan sedia maklum, pada pagi tadi pukul 10, pihak PAC telah pun membentangkan laporan PAC mengenai perolehan kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di bawah Kementerian Pertahanan MINDEF. Dan seperti yang telah pun sedia maklum, perolehan kapal Littoral Combat Ship LCS ini merupakan perolehan yang terbesar dalam sejarah MINDEF, iaitu dengan jumlah ringgit Malaysia 9 bilion ringgit. Okey, 9 bilion ringgit. Dan kontrak ini bermula pada tahun 2013 untuk 10 tahun, dan sepatutnya 6 kapal harus dibina, disiapkan dan diserahkan kepada pihak MINDEF, dan kontrak tersebut akan tamat pada tahun 2023. Dan isu ini merupakan penemuan Jabatan Audit Negara yang dilaporkan dalam Lakan tahun 2019, pengauditan pematuhan Kementerian dan Jabatan Persekutuan, dan pada masa yang sama ia juga dilaporkan dalam laporan Jawatankuasa Khas Siasatan Tapi Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan JKSTU-PKK yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang. Dan PAC telah mengadakan 9 prosiding berhubung dengan isu ini, bermula pada 18 November 2020 dan berakhir pada 8 Mac 2022. Dan pada hari ini, 4 hari bulan Ogos 2022, laporan telah pun dimuktamadkan dan dibentangkan ke Dewan Rakyat pada pagi ini. So, kita lebih kurang telah mengambil masa 2 tahun untuk menyiapkan projek ini. Dan sememangnya masa 2 tahun tersebut ada sekali-sekala terbatas dengan pandemik COVID dan faktor-faktor yang lain, dan itu menyebabkan laporan ini mengambil suatu masa yang panjang. Tetapi laporan ini juga amat komprehensif. Kita telah mengadakan 9 prosiding, dan saksi-saksi yang telah pun dipanggil termasuk Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Hishamuddin bin Tun Hussein, KSU MINDEF Datuk Sri Muiz bin Abdul Aziz, Pengerusi JKSTU-PKK Tan Sri Amrin Buang, Panglima Tentera Laut Tan Sri Laksamana Muhammad Riza bin Muhammad Sani, Mantan Panglima Tentera Laut Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar, Lembaga Gabung Angkatan Tentera, CEO Lembaga Gabung Angkatan Tentera LTAT Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Bowstat Heavy Industry Corporation Berhad Encik Sharifuddin bin Muhammad Zaini Manaf, dan Ketua Pegawai Operasi Bowstat Naval Shipyard BNS Encik Lau Kok Chiang. Saya ada tertinggal di sini yang mana mantan Menteri Pertahanan yang juga merupakan mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Ahmad Zahid Amidi turut merupakan salah seorang daripada saksi ya. Dan hasil daripada prosiding berkenaan, PAC telah pun membentangkan laporan kita, suatu laporan yang amat komprehensif. Laporan ini terdiri daripada 3 jilid. Jilid pertama adalah laporan kita sejumlah 250 muka surat. Ini laporan kita ya. Dan jilid kedua adalah handset ataupun laporan prosiding untuk ke-9 prosiding. Ini adalah handset word by word apa yang dinyatakan oleh saksi-saksi. Dan nombor 3 merupakan slide pembentangan yang dibentangkan oleh saksi-saksi sekalian, termasuklah slide pembentangan daripada MINDEF, KSU MINDEF, BNS, termasuklah slide pembentangan daripada forensic report. Semua ada di sini. So jumlahnya
jumlahnya kita ada 3 jilid kali ini. So, kita dah mampulah untuk bind dalam satu jilid yang sama kerana terlalu tebal. Okey? So, secara ringkas, kita telah pun mencapai 9 rumusan. Nombor 1, kontrak projek LCS diberikan oleh kerajaan kepada syarikat BNS secara rundingan terus. Kerajaan telah membayar sejumlah 6.083 bilion ringgit untuk projek LCS. Namun tiada sebuah kapal LCS pun yang telah pun disiapkan. Menurut jadual asal setakat Ogos 2022, sepatutnya 5 buah kapal LCS harus disiapkan dan diserahkan. Pandangan TLDM selaku end user tidak diendarkan oleh MINDEF dan syarikat BNS dalam melaksanakan projek LCS. Pada asalnya, reka bentuk kapal jenis Sigma pilihan TLDM telah dipersetujui oleh Menteri Pertahanan, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada ketika itu. Keputusan tersebut telah pun berubah kepada reka bentuk kapal jenis Govik pada 11 Julai 2011 atas cadangan syarikat BNS yang dibawa kepada Menteri Pertahanan pada 8 Julai 2011. Memetik kenyataan Tan Sri Abdul Aziz, Panglima Tentera Laut pada ketika itu, keputusan tersebut adalah something is gravely wrong. Nombor 3, due diligence yang dilakukan oleh kerajaan terhadap syarikat BNS gagal mengesan masalah kewangan syarikat tersebut. Hal ini dibuktikan apabila kerajaan terpaksa membuat pembayaran pendahuluan sehingga 1.36 bilion ringgit kepada syarikat BNS bertentangan dengan surat berkeliling perbendaharaan bilangan 5 tahun 2007 yang berkuat kuasa pada ketika itu. 4. Kedudukan kewangan syarikat BNS adalah lemah dan kritikal disebabkan salah guna kuasa dan kepincangan dalam pengurusan kewangan. Setakat tahun 2018, hutang syarikat BNS kepada OEM adalah sebanyak 801 juta ringgit Malaysia. Manakala pinjaman syarikat BNS dengan institusi kewangan adalah sebanyak ringgit Malaysia 956 juta. Nombor 5. Syarikat BNS telah melantik 2 syarikat iaitu syarikat CAD dan CED. Nama penuh CAD dan CED ada dalam laporan, boleh rujuk, untuk membeli peralatan daripada OEM. Ini menyebabkan kos pembelian bertambah berkali ganda. Syarikat CAD dan CED ini merupakan syarikat usaha sama antara BNS 51% dan RAD 49%. Yang mana RAD ini merupakan satu syarikat Jerman. RAD ini mempunyai kawalan penuh ke atas CAD dan juga CED. Laporan pengauditan forensik mendapati peranan CAD dan CED dalam projek LCS amat meragukan. Nombor 6. Tema-tema kontrak adalah lemah dan tidak memihak kepada kerajaan. Pembayaran projek LCS berdasarkan kemajuan aktiviti ataupun pembekalan item dan bukannya berdasarkan kemajuan sebenar. Ini adalah luar biasa dan menyebabkan bayaran kemajuan LCS 1 melebihi kemajuan kerja sebenar sebanyak 21.1%, iaitu bayaran sebanyak 63.8% berbanding dengan kemajuan kerja sebenar hanya sebanyak 42.7%. Nombor 7. Sehingga kini, detail desain masih belum lagi dimuktamadkan oleh kerajaan dan juga BNS. Hal ini menyebabkan VO dikeluarkan secara berterusan. VO demi VO dikeluarkannya dan membuka ruang untuk manipulasi pelaku. 8. Pembayaran diterima daripada kerajaan oleh BNS tidak digunakan untuk projek LCS sepenuhnya. Ini menyebabkan syarikat BNS menghadapi suatu cost overrun sebanyak 1.4005 bilion. Daripada amount tersebut, sejumlah 400 juta telah pun digunakan untuk menyelesaikan hutang lapuk lama NGPV. Okey, ada satu projek lama yang dinamakan sebagai iaitu projek NGPV yang mana BNS telah menggunakan 400 juta untuk membayar hutang lapuk tersebut. Dan particular untuk poin ini saya boleh rujuk rakan-rakan media kepada bab 6.8 iaitu muka surat 104 laporan. Okey, ini kita ada beberapa muka surat dalam laporan yang menjelaskan keadaan ini. Dan nombor 9, peralatan yang disimpan dalam stok bagi projek LCS dianggarkan berjumlah 1.7 bilion ringgit dan dianggarkan 15% daripadanya telah pun obsolete. Okey, itu merupakan 9 rumusan daripada
PAC. Dan seterusnya, bagi langkah penambahbaikan, PAC Parlimen akan mengesyorkan 7 perkara kepada kerajaan untuk dilaksanakan. Nombor 1, kita mengesyorkan bahawa laporan JKSTU PKK berhubung perolehan 6 buah LCS Tentera Laut Diraja Malaysia, Kementerian Pertahanan tidak klasifikasikan sepenuhnya. The report has to be declassified. Nombor 1. Nombor 2, insiden perubahan pemilihan reka bentuk kapal LCS daripada Sigma kepada Govin haruslah dijadikan suatu pengajaran bagi perolehan pada masa hadapan. This must be made a lesson. Perolehan peralatan dan kelengkapan pertahanan negara harus mengutamakan keperluan end user iaitu TLDM. Dan dalam kes ini secara amnya, bagi segala projek dan perolehan di masa hadapan selari dengan Kertas Putih Pertahanan 2020 hingga 2030. Syur ketiga, PAC juga mengesyorkan kementerian perlu membentangkan perancangan perolehan tentera substantif kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen, Pertahanan dan Keselamatan dari masa ke semasa dengan melibatkan semua pihak berkepentingan demi kesiapsiagaan pertahanan negara. Nombor 4, pentadbiran kontrak kerajaan haruslah diperkemaskan untuk meminimumkan arahan perubahan kerja ataupun variation order VO bagi mengelakkan peningkatan kos projek. Nombor 5, SBRM perlu mengambil tindakan ke atas segala penemuan laporan PAC, laporan JKSTU PKK dan laporan pengauditan forensik dengan kadar segera. Pendakwaan juga harus disegerakan. Nombor 6, MINDEF perlu melihat semula ke semua option dan menetapkan hala tuju terbaik bagi projek LCS bagi memastikan wang awam yang dibelanjakan secara bertanggungjawab. Dan nombor 7, kita juga mengesyorkan MINDEF perlu membentangkan laporan kemajuan projek LCS setiap 3 bulan kepada PAC sehingga projek LCS disempurnakan. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas kerjasama kesemua pihak dalam memberikan keterangan kepada PAC termasuk Kementerian Pertahanan, DNS dan semua jabatan serta agensi kerajaan dan juga kepada ahli-ahli PAC, ex-official PAC dan juga Sekretariat PAC yang telah pun bekerja keras dalam tempoh 2 tahun yang lepas untuk menyediakan dan menyiapkan laporan ini. Dan selepas ini, seperti laporan-laporan lain, PAC akan mengadakan proceeding laporan tindakan susulan dalam yang mana kita menghendaki bahawa kementerian yang terbabit iaitu MINDEF dalam kes ini untuk hadir semula ke PAC untuk memberikan maklum balas mereka kepada PAC berkenaan dengan show-show yang telah pun dikemukakan. Itu akan dilaksanakan dalam masa 2 bulan. Dan orang ramai yang berminat untuk membaca dan meneliti laporan PAC ini bolehlah download ataupun muat turun laporan berkenaan di laman web PAC iaitu di alamat www.pac.gov.my/PAC. Dan laporan ini telah pun dimuat naikkan ke website kita pada pukul 10 tadi. Okey? Ada... Ya, sila. 8 show or rumusan? Rumusan, okey. 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 In page 104 yang mana okey. So topik ini adalah di bab 6.8 bermula dari muka surat 104 dan dalam muka surat 105 ada dinyatakan oleh saksi, saya quote di sini ya, 400 juta daripada 6 bilion yang telah pun diterima oleh kerajaan telah pun digunakan untuk melunaskan hutang-hutang lapuk berkaitan dengan projek NGPV pada sebelum ini. Ini adalah kenyataan daripada Kapten Bersara Insinyur Azhar Jumaat. Dan 400 juta untuk hutang lapuk NGPV
305 juta untuk keperluan fasiliti integrasi di Cyberjaya. There is a facility integrasi yang ditubuhkan di Cyberjaya menggunakan wang ini sebanyak 305 juta. Dan dalam muka surat 106 ada lagi 700 juta tambahan. 700 juta ini digunakan cost overrun kepada projek LCS tetapi melebihi bajet yang asal yang ditawarkan kepada pihak kerajaan. Okay? So that is how 400 juta, 305 juta dan 700 juta. Secara detailnya boleh rujuk muka surat 104 sampai 112. Bab 6 104 sampai 109. Okay? 5 pages we talk about this. Okay? Ada soalan lain? So I hope you can understand yang mungkin jika nanti selepas ini ada apabila terbaca ada apa-apa soalan yang diperlukan boleh WhatsApp kepada saya. Ya, sila. Okay, of course MACC ada menghadap pegawai selaku ex officio kepada PAC dalam setiap prosiding dan dalam setiap mesyuarat PAC. Namun demikian, PAC dimaklumkan bahawa atas kekangan daripada Akta MACC, status penyiasatan tersebut mereka tidak dapat memberikan maklumat secara terperinci kepada PAC dan juga kepada mana-mana pihak. So apa yang kita nampak adalah apa yang dilaporkan dalam media sebelum ini. Dan sememangnya memang apa yang kita boleh confirm memang ada kertas siasatan, ada tindakan siasatan oleh MACC, tetapi pada statusnya ini terpulang kepada MACC untuk membuat pengumuman mereka. Tapi bagi PAC seperti yang disyorkan, segala isu yang dibangkitkan dalam laporan JKSTU PKK, laporan PAC, laporan forensik report haruslah diambil tindakan dengan segera. Dan sekiranya ada pendakwaan tersebut haruslah disegerakan. We can no longer afford any delay in this. Okay, secara prosedur, selepas setiap laporan dibentangkan ke Parlimen, kita memberikan masa 2 bulan kepada kementerian yang terbabit untuk meneliti show-show kita dan untuk mengambil tindakan terhadap show-show yang telah pun dibentangkan. Dan selepas masa 2 bulan itu, kementerian akan menghantar laporan kepada pihak PAC dan PAC akan menetapkan tarikh untuk memanggil semula hasil pegawai pengawal iaitu KSU untuk hadir di hadapan PAC. This is part of our process for all proceedings, not only for this LCS, for all proceedings. Tapi untuk LCS ini, kita tahu bahawa projek ini memang telah pun delay dengan begitu lama dan nampaknya beberapa tahun yang lepas tidak ada apa-apa progress dan telah pun stop work. Dan kita mahu bahawa kerajaan mengambil berat berkenaan dengan isu ini dan itu sebab dalam show yang terakhir kita ada mengesyorkan supaya kerajaan memberikan memberikan satu update, pihak Mintef memberikan satu update kepada PAC setiap 3 bulan sehingga projek LCS disempurnakan. Okay, every 3 months they must come back to us as to what is happening to the project overall. Definitely from our past 4 years experience in this the PAC for the 14th Parliament, this is the first time that we have put in this show. And of course, for the previous one, like if not mistaken, Sekolah Sukan. Sekolah Sukan, we did ask them to submit back a report once to us, but that one is once. We are now looking because this is the largest procurement in the in-depth history. So we are taking it very seriously. Dan itu sebab kenapa every 3 months we don't mind working. The PAC doesn't mind working. Kita mahu nampak ada progress
ada perkembangan dan ada kemajuan. Di mana hala tuju dia. Setelah sekiranya kerajaan membuat apa-apa keputusan, kena maklum kepada PAC apakah keputusan yang dibuat dan apakah langkah-langkah yang telah pun diambil dan dilaksanakan. Okay? Any other questions? If no, maybe I will invite all the members. We take a group photo. We take a joint photo.